17 Ogos 2023. Juruterbang Syahrul Kamal Roslan, Haikal Aras Abdul Azim. Penumpang Datuk Seri Johari Harun, Khairil Azwan Jamaluddin, Syaharul Amir Omar, Naim Fawaz Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki, Idris Abdul Talib Ramali telah menaiki pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One dengan nombor pendaftaran N28JV dari Langkawi Kedah ke Subang Selangor. Saya ni ada seorang abang lagi, abang sulung saya. Dia agak rapat juga dengan arwah dan kebiasaannya dia akan jadi driver arwah. Okay, pada hari kejadian, abang sulung saya ni memang dah tunggu di airport Subang. Sebelum tu dia beritahu abang sulung saya dia akan sampai dalam pukul 3. Difahamkan penumpang ini sering bergerak menggunakan pesawat, terutama helikopter, di atas urusan kerja bagi menjimatkan masa. Namun pada jam antara 2.49 ke 2.50 petang, N28JV terhempas di persiaran Elmina, Shah Alam, Selangor. Daripada pengamatan awal, pesawat tersebut telah melencong ke tepi daripada flight path. Bodi yang dijumpa, bodi yang lengkap ada satu, yang tak lengkap tu almost 9 lah. Kita boleh cakap bahawa kita telah pun mengesan atau menyebabkan 10 bodi. Kalau dia cakap dalam bahasa investigation dia, human remain kita dah ambil 15. Human remain ni ada yang bodi betul sikit, ada yang kepala, ada yang tangan, kaki. Jadi human remain tu ada 15. Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selangor. Segala pergerakan pesawat yang menggunakan ruang udara Malaysia dipertanggungjawabkan kepada Menara Kawalan Trafik Udara ATC di bawah pemantauan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Bagi CAAM di sini ia diselia oleh Eddie bin Muhammad Amir, pemangku pengurus CAAM Subang yang berpengalaman selama 26 tahun di kawalan trafik udara. Bidang kawalan trafik udara adalah memastikan pendaratan dan keselamatan pesawat itu adalah dijaga. Semua masa itu adalah crucial lah, amat kritikal lah untuk memastikan kawalan semua pesawat ni berada dalam pengetahuan kami lah. Pada 17 Ogos lalu, 4 orang staf AD telah bertugas di ATC. Satu daripadanya telah berhubung dengan juruterbang N28JV. Komunikasi mereka seperti biasa. Komunikasi yang berkaitan sesebuah pesawat semakin menghampiri lapangan terbang dan tidak menunjukkan sebarang kelainan. November 28 Julia Victor, Subang Tower, good afternoon. Continue approach. Tak silap saya 2.47 lah. First contact dengan Menara Kawalan. Dia menghubungi Menara Kawalan Subang untuk mendapatkan kebenaran untuk mendarat. Jadi kontak yang pertama itu Menara Kawalan Subang telah mengarahkan untuk tunggu sebentar sebab ada satu pelawat pesawat yang tak berlepas. November 28 Julia Victor, surface wind 180, 7 knots, runway 15, clear to land. Susulan selepas 1 minit lepas tu, pukul 2.48, kebenaran telah diberikan kepada pesawat itu untuk mendarat dan telah dimaklum balas oleh juruterbang pesawat itu. Manakala di Tasik Cermin, anggota bomber dan penyelamat Malaysia dari Kota Anggrek, Bukit Jelutong, baru saja selesai operasi mencari dan menyelamat mangsa sesat di sini. Mereka berehat seketika di kaki bukit, termasuk Hafizuddin Yazlin Hayazi yang baru saja 2 minggu bertugas.
Pada masa yang sama, mereka sentiasa bersedia menerima sebarang arahan operasi lagi kerana ada kala dalam sehari, mereka perlu menyelesaikan beberapa kes. Sementara itu, pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One yang dinaiki 2 kru pesawat dan 6 penumpang sudah berada di ruang udara berdekatan persiaran Elmina Shah Alam dengan keadaan cuaca yang baik. Pesawat yang digunakan untuk paparan ini adalah Beechcraft 350 King Air milik Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia yang modelnya mirip dengan N28JV. Apa benda tu? Berhenti. Mana api tu, api tebal. Saya kira. Berhenti. Asap tebal tu, berhenti. Meletup dah, berhenti. Mana sini ni? Orang kat belakang apa ni? Lori langau ke? Berhenti dekat kun ni, berhenti. Nak tengok apa benda ni ke? Sejurus selepas N28JV terhempas, antara kenderaan awam yang kebetulan melalui kawasan ini dinaiki anggota bomber dan penyelamat Malaysia yang juga dari Kota Anggerik, Muhammad Sherry Sofi dengan 2 orang rakan lagi. Pada 2.35 petang, saya bergerak daripada Ibu Pejabat Negeri Selangor menuju ke Balai Bomber Sukarela Sarjana Utama. Tragedi ini berlaku lebih kurang 100 meter daripada apabila saya melalui kawasan tersebut. Pada awalnya, saya menjangkakan tayar kereta yang pecah. Apabila menoleh ke belakang, saya melihat satu kebakaran telah terjadi. Kepulan asap di lokasi kejadian juga dapat dilihat dari ATC, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Subang. November 28 Juliet Victor Subang Tower. November 28 Juliet Victor Subang Tower. Kurang dalam 3 minit, kita nampak laluan pendaratan pesawat, kita nampak asap. Lepas benda tu kita mengesyakilah 2 percubaan untuk mengesahkan pesawat itu berada di manalah 2 kali. Tapi tidak dijawab oleh itu. Jadi susulan benda tu kita beranggapan pesawat itu telah terhempas di kawasan yang ada disyaki ada asap itulah. Ini adalah kali pertama mereka berhadapan keadaan sedemikian. Hello, JD. We are suspected one aircraft crash on final. Call sign is November 28 Juliet Victor. Aircraft type is Beechcraft Premier One and aircraft from Langkawi. Confirm again, call sign November 28 Juliet Victor. Aircraft type Beechcraft Premier One. Crash on final, aircraft from Langkawi. Okey, kejap lagi saya naik untuk dapatkan further information. Sementara tu request POB dan fuel endurance. Okey, terima kasih. Dia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada emosi kita lah. Emosi maksudnya pesawat itu berada di kawalan ataupun berada dalam kita punya tanggungjawab kawalan untuk udara. Jadi kapal itu telah crash. Secara tak langsung dia akan memberi kita pertanyaan lah. Banyak benda akan berlega-lega di kepala lah. Pengawal trafik udara telah melakukan yang sebaiknya lah pada waktu kejadian untuk memastikan semua tindakan yang patut dibuat telah dibuatkan lah oleh Menara Kawalan Subang. Di Elmina, Sherry masih sukar mempercayai apa yang berlaku di depan matanya. Pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One terhempas dan mengorbankan sebuah kereta awam bersama pemandu dan sebuah motosikal bersama penunggangnya. Saya sendiri merasa terkejut. Apa yang saya nampak adalah satu tayar pesawat dan turbin pesawat tersebut. Berfikir betul ke ini pesawat? Tidak banyak yang mampu Sherry lakukan kerana tidak mempunyai kelengkapan ekoran membawa kereta persendirian. Melihat mangsa
motosikal tu saya merasa kesal dan bersalah pada diri kerana tak dapat menolong. Difahamkan, panggilan pertama bagi mendapatkan bantuan bomba dan penyelamat telah dibuat oleh Sherry. Selamat datang Balai Bomba Kota Anggrek. Bisa bantu? PB Sherry bercakap. Dengan siapa saya bercakap? Saya PB Azim. Okey, lapor satu kemalangan melibatkan sebuah pesawat terhempas beralamat di Persimpangan Elmina, Lebuh Raya Gatri menuju ke Elmina Walk. Lepas ni saya akan uruskan untuk hantar bantuan ke sana lah segera. Okey, baik. Terima kasih. Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kota Anggrek, Bukit Jelutong, Selangor. Dia call lah. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Cik. Okey, sekarang kita dapat satu kes pesawat terhempas. Kat mana? Okey, alamat dia Persimpangan Elmina menuju ke Elmina Walk. Dari Tasik Cermin, Hafizuddin Yazlin Hayazi bersama anggota yang lain bergegas ke persiaran Elmina. Video Selangor Bravo 109 Kota Anggrek lapor dipandu PB 17238 diketuai PBK 2172000 Zaki bersama anggota dan keluaran MRS keluar ke kebakaran pesawat terhempas di alamat berdekatan Taman Elmina Central Park. Bagaimana penerimaan di PJO Selangor? Dalam perjalanan masa pergi tu, memang rasa gemetar lah dekat kawasan tu. Tapi kami buat persediaan untuk sampai lakukan tugas dulu. Sejak bergelar anggota bomba dan penyelamat Malaysia secara rasmi pada 1 Ogos lalu, Hafizuddin telah mengikuti beberapa operasi berkaitan haiwan berbisa dan kebakaran bangunan. Tragedi pesawat terhempas di persiaran Elmina ini adalah operasi pertamanya yang melibatkan nyawa terkorban. Jentera yang dinaiki Hafizuddin dan pasukannya adalah yang terawal sampai untuk memadam api sebelum bantuan lain tiba. Sehingga hari ini, suasana di lokasi kejadian masih segar di ingatan Hafizuddin. Yang masih ada dalam ingatan saya, apa yang saya nampak, apa yang saya rasa dan apa yang saya bau. Sampai hari ini pun saya masih boleh ingat lagi keadaan tu. Dengan apa yang kita nampak, memang susahlah sampai rasanya sampai bila-bila saya takkan lupa keadaan tu. Even sekarang pun boleh ingat lagi bau tu. Usai api dipadamkan, Hafizuddin dan pasukannya menyertai unit pasukan pengecaman mangsa bencana DVI Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengenal pasti cepisan mayat mangsa. Walaupun Hafizuddin tampak berkeyakinan, namun sebaik melihat keadaan mangsa, perasaannya sukar digambarkan. Lepas buat pemadaman masa tanggal alat pernafasan simpan dalam jentera, saya ada ambil sedikit masa lah sebelum saya buat staging area tu. Nak tenangkan hati sebab apa yang kita nampak tu rasa macam terlalu menyayatkan hati. Saya buat pilihan untuk duduk dekat satu sudut, tenangkan diri dulu. Nanti bila dah okey sikit, baru saya mulakan tugas saya balik. Sherry juga membantu membuat pengesanan mayat mangsa. Walaupun dia pernah menyertai operasi besar seperti tragedi Batang Kali yang mengorbankan banyak nyawa, tetapi pengalaman kali ini memberi kesan lebih mendalam pada dirinya. Pada petang tersebut, saya bersama pasukan Balai Bomba Bukit Jelutong dengan arahan PDRM
untuk mengenal pasti di mana cebisan-penjebisan mangsa yang ada dan di-tagging seperti mana yang diarahkan oleh pihak PDRM lah. Pencarian dan mengenal pasti cebisan ni amat sukar bagi saya kerana ini adalah kes yang pertama bagi diri saya selama 5 tahun berkhidmat dalam jabatan, dan saya sendiri tak pernah berada dalam situasi tersebut. Antara mangsa nahas pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One adalah Ustaz Idris Abdul Talib Ramali yang jenazahnya telah dibawa ke Masjid Tengku Sulaiman Ketari pada 20 Ogos untuk disolatkan dan kemudiannya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Barak, Benus. Adik Allahyarham Ahmad Hafiz Abdul Talib Ramali juga telah ke lokasi nahas sebaik mendapat berita tragedi itu. Masa itu memang sedihlah. Saya tengok dengan keadaan jet di sana lah. Saya nampak memang tak ada apa. Masa saya pergi tu saya tak nampak apa dah. Mana sepih-sepihan je yang saya nampak. Memang saya sedih lah. Masa tu saya fikir satu je, saya nak tengok jasad arwah abang saya, itu saja. Masa tu saya nak tengok jasad arwah, saya nak sentuh. Lain ni tak ada dah, saya tak ada fikir apa dah. Hanya itu saja di hati saya lah, saya nak tengok. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak, masing-masing berusia 3 bulan, 10 tahun serta 14 tahun. Allahyarham adalah pegawai kerajaan negeri Pahang yang berkhidmat di Pejabat Agama Islam Daerah Raub sebagai pegawai penguatkuasa. Namun telah bercuti tanpa gaji awal tahun ini selepas berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Datuk Seri Johari Harun. Sebelum terjadilah tragedi ini, 3 minggu sebelum tu ada arwah minta adik saya yang bongsu lah untuk buat tahlil dan doa selamat di rumah pusaka. Di rumah pusaka nyang saya lah, di Pahang, di Bentong jugalah. Dan masa tu kami berkumpul dan saudara-saudara yang lain pun kami panggil lah, sebab rumah pusaka kan, daripada arwah pada mak saya lah, makna wan saya lah. Memang kita panggil, dan itu adalah kali terakhir untuk kami ramai-ramai berkumpul. Melalui perkongsian Hafiz, sesekali dia akan berjumpa dengan abangnya di kedai minum atas beberapa tujuan. Tetapi 5 hari sebelum kejadian, Allahyarham mengajaknya minum di kedai tanpa sebarang sebab. Saya sebenarnya 5 hari terakhir sebelum kejadian, saya dapat bertemu dengan arwah lah. Kali terakhir ni cuma masa saya jumpa dia tu satu je lah. Ada satu yang saya kesal. Cuma masa tu selepas kita minum, selepas sembang kan. Masa sembang ni tak ada apa-apa lah. Saya tak nampak lah kelainan tu. Cuma masa dia nak balik, saya tak salam dia. Tapi masa tu memang saya ada rasa nak salam dia. Yalah, biasa sebab kita dah biasa akrab kan. Jadi saya tak salam, dan terakhir sekali cuma itulah saya dengar tragedi itulah. Allahyarham Ustaz Idris adalah satu-satunya adik ipar lelaki kepada Ahmad Faris Ahmad Rosli. Kehilangan ini juga satu tamparan besar buat keluarganya. 6 orang penumpang yang terkorban tu semua saya kenal. Semua saya punya working mate. Salah seorang adik ipar. Orang yang baik ni Allah Ta'ala akan ambil cepat. Mereka semua orang yang baik. Harapan keluarga Allahyarham Ustaz Idris adalah dapat mendengar rakaman kotak perakam suara kokpit CVR Hawker pesawat Beechcraft 390 Premier One
walaupun mereka reda dengan pemergian orang tersayang. Tiga minggu selepas nahas pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier One dengan nombor pendaftaran N28JV mengorbankan 10 nyawa. Kru Majalah 3 bersama pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Cawangan Negeri Selangor yang setia PKPJB Wan Mat Razali Wan Ismail telah ke Persiaran Elmina Shah Alam Selangor bagi melihat lokasi kejadian. Pesawat yang crash tu berada di sekitar sebelum Monggol tu. Lebih kurang di dekat kereta tu. Ya. So motosikal dan mangsa yang terbakar pun di situ. So dia crash dipercayai di situ, kemudian terlambung ke kawasan ni. Kawasan ni dalam jarak dalam 35 meter, ya. Bodi pesawat dengan rangka kereta bersekali dengan kereta pesawat. Tu tercampak sekali. Ya, tercampak sekali. Dipercayai pesawat saya rasa sebab tak ada kesan di atas jalan kan. Dipercayai pesawat jatuh atas bodi kereta kemudian tercampak ke sinilah, kawasan di sini. Memang hantaman lempuhan pesawat ke atas kenderaan itu cukup kuatlah. Memang betul-betul kuat menyebabkan bodi kenderaan tu sendiri pun berkecai dengan enjin keretanya. Kita tak expect peringkat awal tu ada bersama dengan kenderaan ya. Api padam tu baru kita dapat kenal pasti bersama pesawat itu adalah satu kenderaan. Serpihan pesawat tu bertaburan ya. Contohnya roda bahagian hadapan pesawat tu berada di 50 meter lebih kurang. Kalau kita ikut hari ni, Tuan boleh tunjuk tak masih mana ada kesan yang tinggal, ada tak? Kesan-kesan yang tinggal. Masih ada lagi kawasan ni. Contohnya sebelah longkang ni kan. Ada lagi kesan-kesan hitam dia tu. Kesan kebakaran. Cuma bahagian di kata ni telah dibuat tak barulah ya. Kemudian kawasan yang berpagar dengan kawasan plastik ini. Ini kawasan yang ada kesan dia. Kebakaran, semak, kemudian dari segi objek-objek daripada serpihan pesawat tu semua di kawasan sini. Kita boleh anggarkan dalam keseluruhan kawasan ni dalam 1 ekar. 1 ekar lah kawasan. Kalau mangsa tu berada sampai ke jarak jauh macam mana? Kebanyakan mangsa berada dengan bodi pesawat, dengan kereta. Kemudian ada cebisan ni berteraburan. Dalam sekitar yang kita ni lah kawasan yang kesan terbakar dengan ada juga bodi yang tercampak luar pagar. Di luar tu tak terbakar. Di sini semua terbakar ni. Di sini terbakar. Ada kesan kebakaran. Tapi tak dalam tempoh yang tidak lama. Sebab kita dapat padamkan api itu dalam masa lebih kurang dalam 7 minit. Kita telah menandakan memang banyak. Saya rasa melebihi 300 tagging yang kita telah buat. Masuk 300 tagging yang kecil-kecil lah. Kita telah tagging di peringkat awal. Bermula pada pukul 5.30 ke pukul 7 petang tu kita telah tagging siap. Mana termasuklah cebisan-cebisan kecil dan bodi-bodi yang berada bertaburan di kawasan sekitar. Kes ini dapat diselesaikan dalam masa tempoh yang cepat, tempoh yang sekejap saja. Di mana pada tengah malam hari kejadian tu kita telah berjaya collect keseluruhan cebisan bodi mangsa untuk dibawa ke forensik hospital dengan cepatlah. Kerjasama di antara agensi cukup baik ya. Walaupun berminggu-minggu telah berlalu, suasana tenang di sini masih menyimpan rapi jawapan nahas yang menyayat hati itu. Banyak andaian berlegar-legar di kotak fikiran, baik mereka yang mahir dalam dunia penerbangan maupun
golongan biasa. Masing-masing berharap segala persoalan akan terungkai melalui kotak perakam suara kokpit CVR. Bagi Nahas kali ini, hanya CVR yang ditemui. Ia dijumpai oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. BSKU adalah badan bebas yang menyiasat kemalangan dan insiden penerbangan awam yang berlaku di Malaysia dan beroperasi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Kita jumpa CVR tu tak silap saya sebelum pukul 10. So untuk kali ini memang singkatlah masa dia, kita cepat dapat recover CVR tu. Tapi bila jumpa CVR tu, straight away we know, my team dah send me the photos. I look at the photo before I need to send to lab pun. This is a very damaged CVR. Memang nak retrieve data tu bukan simple lah. Komplain boleh, tapi bukan senang nak retrieve data from the CVR tu lah. Sebarang kemalangan udara is a distressing and very psychological stressful time for the families and for the loved ones lah. So we must always have in back of mind kan, sebalik kerja kita kan, kita semua kena faham perasaan orang yang terlibat kan, keluarga, loved ones. So when we do our investigation, we must always be very careful of that lah. So whatever, kadang I need the general public to understand. Sometimes we do not release certain information because why? Kita kena fikirkan orang-orang keluarga yang tertinggal, orang-orang yang sayang. Hasil laporan awal BSKU terhadap Nahas Hawker Beechcraft 390 Premier 1 di Persiaran Elmina mendapati ia mempunyai sijil kelayakan udara sah dan diselenggara mengikut peraturan. Pesawat itu bagaimanapun tidak dapat diselamatkan kerana magnitud dayanya pecutan, deceleration force dan kebakaran selepas kemalangan. Selain bypass stop, we recover the whole wreckage. Apa yang kita boleh cari? Spare-spare yang sampai paling kecil pun kita paling kecil spare kita recover. Kita bawa dekat satu kawasan hangar di Subang Airport. Kita buat a basic reconstruction of the aircraft on the hangar floor. Every single part, every single nut, every single piece of cable, every single piece of panel, kita akan, because you do not know, you tak tahu mana satu bahan yang kita dah kumpulkan, ada bahan bukti yang boleh membantu kita menentukan punca kemalangan. In this case, we recovered quite a lot of useful components and parts lah. It took only about 3-4 weeks for us to assemble the recovered wreckage lah. It's quite a fair bit. BSKU juga menerima bantuan dari Amerika Syarikat dan Singapura yang tiba pada 18 dan 19 Ogos untuk menyiasat kemalangan pesawat ini. Difahamkan, keseluruhan pasukan gabungan 3 negara adalah seramai lebih 20 orang antara pasukan siasatan terbesar yang pernah diwujudkan selepas kes MH370. Pihak-pihak berkuasa yang lain di luar negara menghulurkan bantuan, membuat tawaran untuk membantu pihak BSKU lah. Terutamanya NTSB, that's the National Transportation Board of USA, dengan Transportation Safety Investigation Board of Singapura. Dua-dua ni dia immediate dia menawarkan bantuan. Perjalanan Pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT yang diketuai Ketua Inspektor Kemalangan Udara Brigadier Jeneral Tan Chee Kee TUDM dalam mendapatkan semula rakaman kotak perakam suara kokpit CVR pesawat Hawker Beechcraft 390 Premier 1 dengan nombor pendaftaran N28JV yang terlibat dalam nahas di Persiaran Elmina Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lalu bukanlah mudah. Ini kerana CVR yang dijumpai dalam keadaan rosak dan makmal BSKU tidak mempunyai kelengkapan untuk membaikinya.
The CVR yang kita dapat tu kan recover tu dah damage. So dia boleh recover. Ada teknik-teknik dia dengan peralatan dengan sistem dia untuk recover damage CVR. Malangnya di makmal BSQ sekarang di Malaysia tidak ada particular accident investigator kit AIK tu kan. Kita tak ada untuk model CVR ni, tapi pihak Singapura ada. So kita hantar memory part yang rosak yang puan cakap tu ke Singapura, and kita kena recover the cable and then download. Banyak cabaran dilalui pasukan BSKU. Di Singapura, kerosakan CVR berjaya dibaiki, tetapi rakaman tidak dapat dimuat turun. Tapi bila masa download di Singapura ada masalah. Memang masalah firmware, masalah software dia lah. So dah cuba sampai 2-3 hari tak dapat juga. Akhirnya kita dah berbincang dengan pihak TSIB Singapura dan bercadang bahawa perlu kita menghantar yang damage CVR memory module to Amerika Syarikat kepada pihak OEM lah. Brigadier General Tan menceritakan dia tidak pernah berenggang dengan CVR ketika membawa ia ke Singapura dan Amerika Syarikat. Ini kerana sekiranya perkara tidak diingini berlaku pada CVR itu, bertambah berat amanah yang dipikulnya apabila kembali ke Malaysia. Melalui perkongsiannya juga, ketika dia berada di Singapura dan Amerika Syarikat, kedua-dua pihak ini bertungkus lumus, tidak mengira siang malam, berusaha mendapatkan rakaman CVR. Kan saya dah bawa yang memory module tu kan keliling dunia pergi kan. Saya risau pasal dapat recording tu. Kalau tak dapat recording tu, download recording tu akan merumitkan lagi penyiasatan kita. So bila dapat masa di Amerika tu, bila dia keluar the 4 file tu, saya mesti sikit lega tu dapat yang 4 file tu. Kalau tidak, dia amat menyenangkan. Bila saya telefon balik bagi tahu tim saya di Malaysia ni, I got the files, semua dah alhamdulillah, semua dah memang lega pasal kita dapat very clear guidance where to look for the cause of the investigation. CVR itu penting. Brigadier General Tan asalnya adalah pengarah Inspektorat Tentera Udara Diraja Malaysia, kemudian dipinjamkan ke BSKU dengan bidang tugas yang hampir sama, dengan perbezaan menyiasat keselamatan udara tentera dan awam. Baginya, sepanjang dia berkhidmat di kedua-dua bahagian itu, pengalaman kali ini jauh berbeza dengan nahas udara yang dia pernah kendali sebelum ini. Walaupun laporan awal yang lengkap telah dikeluarkan selepas 30 hari nahas N28JV, pasukan BSKU masih mengkaji rakaman CVR. Siasatan masih berlangsung dan dijangka berakhir pada Ogos tahun hadapan. Keluarga mangsa berkemungkinan berpeluang mendengar rakaman itu. Ikut IKO Annex 13, CVR recording memang protected. Dia tak boleh disebarkan kepada pihak awam. Dia digunakan oleh pihak penyiasat sahaja. Transkrip yang didapati daripada recording tu hanya akan digunakan dan dipublish jika dia berkenaan dengan penentuan punca-punca kemalangan. Itu saja. So far selama 30 hari kita dah menyiasat, dia tidak ada apa-apa unsur elemen crime ataupun any type of wrongdoings. Jika ada sebarang-sebarang unsur-unsur jenayah ataupun lain-lain, investigation saya terus akan diserahkan kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan yang lain. Kalau ikut dia was on the flight path to land lah. Memang dia ikut, dia penerbangan biasa. Tapi towards the last few miles, dia dalam melancong sebelah kanan dan crash very fast. It was take about less than I would say 30 seconds lah. So that is the thing that we are trying to determine why. Final report tu IKO memerlukan 12 bulan untuk menyiapkan report dan publish report. Di sebalik itu, jika terdapat insiden yang serius, seumpamanya macam MH370, MH370, dia mengambil masa lebih kurang 4 tahun untuk menyiapkan laporan itu. Kru Majalah 3 kemudian telah mendapatkan bekas Ketua Juruterbang Malaysia Airlines Berhad MAS,
Kapten Datuk Nick Huzlan bagi mengupas hasil laporan awal Nahas Hawker Beechcraft 390 Premier 1 yang dikeluarkan pada 15 September lalu. Kapten Datuk Nick mula berkecimpung dalam dunia penerbangan sejak usianya 18 tahun dan telah bersara 10 tahun lalu dengan pesawat terakhir dipandu beliau adalah Boeing 777. Walaupun telah bersara, Kapten Datuk Nick masih aktif mengikuti perkembangan bidang yang sangat diminatinya. Suatu ketika dahulu, beliau popular dengan analisisnya berkenaan kehilangan pesawat MH370. Melalui pemerhatian Kapten Datuk Nick terhadap laporan yang dikeluarkan BSKU MOT, ia ternyata tiada kaitan dengan cuaca dan juruterbang. Yang perlu diteliti selepas ini dalam tempoh siasatan setahun lagi adalah berkenaan mesin yang mengorban 10 nyawa itu. Nak juga kita tahu macam mana, satu berat muatan. Satu berapa banyak minyak dibawa. Itu semua ada dokumen tu sebelum dia berlepas. Dan lagi satu, kalau boleh dari segi CG dia. Seimbangan pesawat. Kita bukan letak barang aja dalam pesawat. Kita kena letak, ini letak satu depan, satu kena letak belakang. 100 kilo depan, 100 kilo belakang. Dia ada satu, dia panggilkan take off chart lah. Dalam tu bila pilot dah tahu berapa berat semua, dia akan masukkan dan akan keluar tunjukkan di mana seimbang atau center of gravity pesawat tu dalam satu kotak hijau. Dia kena main kat dalam tu je. Kalau dia terkeluar dari situ, mungkin ada keadaan di mana tak cukup kemudi nak balance. Dia mendongak ke atas, kita tolak ke bawah pun dah tak cukup. Pasal dia punya point center of gravity dah lari keluar pada kotak. Memang ada isu pesawat keluar dari center of gravity dan jatuh. Memang pernah terjadi. Ada report yang menarik perhatian, dia cakap semua kebanyakan kabel tu banyak yang putus. Putus oleh kerana tension, maknanya tarikan. Tapi ini memang menarik perhatian, adakah kemungkinan satu atau dua putus di masa penerbangan. Dan yang lain tu putus di masa terhempas. Pembuat pesawat pun, dia orang amat cenderung nak tahu ni. Pasal dia orang ada lagi 300 biji pesawat ni sedang terbang di udara. Kalaulah putus ni, dia nak tahu. Dia nak cakap kat semua operator, kau baik cek. Pasal dah terjadi kejadian putus kat sini. Jadi ini mustahak nak ditahu. Pasal ini 3 barang ni. Man, machine, environment. Manusia, environment dan juga mesin yang kita pakai. Ini jatuh pada mesin dah. Kita nak tahu mesin. Flight control pesawat ni dia ada basic dia ada 2-3 dan ada yang terbuka masa crash tu dia jumpa ada yang sebelah ni spoiler terbuka, yang lagi satu tertutup. Spoiler belah kanan terbuka pula. Itu memang ada ting bagi dia orang yang investigate, dia kena tengok. Maknanya bila kereta ni bila accident nampak steering dia terpulas ke kanan. Masa kita selidik accident, steering terpulas ke kanan. Dan brake ada ditekan pasal lampu brake dinyala dan pressure tu boleh di apa ni. So ini semua menjadi satu clue lah untuk dia orang. So memang hala tuju penyiasatan ke arah kehilangan kawalan disebabkan oleh bersangkutan dengan control surface. Control surface dia ada dipanggil aileron yang kiri kanan kepak, dia ke kiri ke kanan untuk corner, untuk buat macam ni. Kat belakang ada macam ni untuk naik turun. Dan ada kemudi untuk macam ni. Dan di kepak tu dia ada spoiler. Spoiler ni dia pengacau angin. Kadang-kadang bila kat terbang tu kita nak turun terlampau laju, kita tak nak kat terbang tu terbang, kita boleh tarik satu speed brake. Dia keluar panel. Kalau kita naik kat terbang duduk kat window seat, kita boleh nampak bila turun tu berlubang pesawat, banyak benda naik. Bila benda tu naik, dia penghadang angin tu. Jadi kat terbang tu tak adalah nak bouncing, nak naik balik ke udara bila kita landing. Dan ia juga digunakan untuk memusing pesawat. Kita naik belah ni tapi belah ni tak naik. Jadi pesawat akan jatuh dan pusing ke sana lah. Tapi itu berkawalan. Sekarang dia nak tengok yang ni deflection angle tu. Inilah kalau ada flight data recorder, ada semua. Dengan tiba-tiba, pup, kepak ni naik. Dah tahu memang ni. Dah tu dia boleh tahu apa yang rosak. Pump hidrolik ke, komputer yang buat ke, dia boleh rungkaikan. Tapi sekarang tak ada flight data recorder. Tak senanglah bagi dia orang untuk narrow down, untuk menuju ke satu-satu sebab.
bukan mudah. Bagi keluarga Allahyarham Ustaz Idris Abdul Talib Ramali, pemergiannya satu kehilangan yang besar, tiada galang ganti. Saya dengan arwah ni, sebab umur kami tak jauh lah. Saya dengan dia 2 tahun. Jadi masa kecil, kami ni bersama sekolah agama. Dan sekolah agama kami bersama, saya ingat saya dalam 3 sekolah. Satu di Pahang, satu di Kuantan. Pahang ni tadi di Kuala Lipis. Kemudian di Kuantan. Kemudian kami bersama di Kelantan. Memang saya rapatlah dengan arwah ni. Kepribadian Allahyarham Ustaz Idris sangat dikagumi ahli keluarga dan rakan taulan, malah masyarakat luar. Saya tak boleh lupakan dia ni adalah seorang yang amanah, jujur. Memang dia titik berat. Kalau dia dapat satu tugasan, dia akan buat sebaik mungkinlah untuk menyelesaikan masalah tu. Allahyarham juga sangat mengutamakan keluarga walaupun sibuk dengan tugasan harian. Kini, amanah penjagaan anak isterinya akan diambil alih oleh ipar duainya. Bila kekangan kerja, you kena banyak berjalan dan sebagainya. Bila you ada masa terluangnya, you akan jadi family man. Walaupun itu hari masa dia baby dia yang ketiga, anak yang kecil tu keluar awal at 8 months. Tapi sebab baby ni keluar awal, jadi dia kena masuk incubator kan. Arwah hari-hari tambah gagal. Mesti sampai. Mesti tengok sekejap. Mesti singgah. Tanggungjawab membantu orang susah pula mungkin diambil alih oleh adik-beradiknya. Ini kerana Allahyarham dari kecil mempunyai sifat suka membantu orang susah. Bila dia start bekerja, saya nampak memang dia dah agih-agihkan gaji-gaji dia untuk sekian ustaz, untuk menampung sekolah-sekolah yang dia pernah pergi tu. Memang dia suka membantulah. Daripada situ saya nampaklah dia suka membantu. Kalau kami adik-beradik ni memang banyaklah dia membantu. Perginya ustaz ni, perginya abang saya ni memang sangat-sangat kami semua adik-beradik, keluarga memang sangat-sangat terasa perginya dia. Sama juga dengan sahabat-sahabat dia yang di luar lah. Tragedi masih misteri. Jawapan terperinci setahun nanti. Siasatan menyeluruh diperlukan lagi agar tidak berlaku kemudian hari. Takziah dan Al-Fatihah buat semua mangsa. N28 JV.